Shanti, dalam Zakat SG ni saya boleh tanya apa-apa saja tentang zakat kan? Sebab saya nak tahu tentang emas. Tapi bukan emas yang untuk dipakai tu tau. Semuanya dialu-alukan. Emas bukan untuk dipakai macam gold bars kah? Itulah yang saya dengar tu. Sebab ramai yang dah berlabur pada gold bar. Memang sekarang ni ada bermacam-macam jenis pelaburan. Malah setengah insurans pun boleh dikira sebagai pelaburan. Insurans pun perlu dizakatkan ke? Bercabar-cabar juga topik pelaburan ini. Itulah di antara topik utama yang akan kami bincangkan dalam episod kali ini bersama kami dalam Zakat SG. Salam jumpa kepada penonton Zakat SG, sebuah siri bual-bual yang akan mengupas dan bicarakan isu-isu semasa berkaitan zakat. Dan untuk kongsi penjelasan serta menambah ilmu pengetahuan kita tentang zakat, terutama sekali zakat untuk emas dan pelaburan, kita mengundang panel khas, panel yang arif kita untuk episod kali ini. Asatizah Bebas Singapura, Ustaz Muhammad Irwan Shah. Terima kasih semua. Dan juga Pegawai Eksekutif Pejabat Dana Masyarakat Majlis Ugama Islam Singapura, Ustaz Sufian Zainal Shah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan tak lupa juga rakan selebriti yang dah dari tadi mula sebut isu-isu utama topik kita pada episod kali ini. Tak lain tak bukan seorang pelakon dan juga pemilik butik pakaian, Rozita Hussein. Selamat datang, Rozita. Terima kasih Shanti kerana mengundang saya. Baiklah, sekarang ini rasanya tak lengkap juga kalau kita tak kenalkan kepada penonton live di studio ya. Kami di sini mengalu-alukan soalan daripada anda, jadi dapatlah kita semua belajar sama-sama. Boleh? Tapi sebelum mereka ajukan soalan-soalan mereka, apa kata kita lihat drama untuk minggu ini. Saya dapat tahu yang pasangan suami isteri ini mereka ada kekeliruan tentang zakat. Apa agaknya cerita mereka? Ayuh kita sama-sama saksikan. You ni tengok. Tak kira pagi, petang, siang, malam tengok barang kemas you. Bukan you pakai semua pun, benda tu tetap ada kat situ, tak ke mana pun. Barang kemas I ni bukan biasa-biasa tau. Kalau jual 1-2 keping ni boleh beli motor sebiji cash, you tahu tak? Lagi-lagi kalau yang klasik macam ni. Tengok. Tak pernah nampak pun yang ni. Ni design lama Ni kan arwah mak kasih. I nak jadi macam arwah mak. Beli emas sikit-sikit, simpan untuk anak-anak. Lagi-lagi kalau anak perempuan. Boleh jadikan warisan. Anak you tu belum masuk sekolah lagi you dah nak belikan barang kemas. You tahu tak, lagi banyak you beli, lagi berat, tu yang nak kena zakat nanti. I dah bertahun-tahun pakai emas, simpan emas. Mestilah I tahu pasal zakat. Lagipun, I ni orangnya simple, modern. I pakai yang halus-halus saja, simple-simple. Lain nak kalau I pakai emas yang macam rantai kapal, berkilo-kilo beratnya, yang tu barulah kena zakat. Betul tak? Berat juga kan? Sekarang ni kakak nak laburkan duit kakak. Kakak nak beli jongkong emas. Macam mana saiz dia pun ada untung tau. Wah, Kak. Semua hidup Fiza tak pernah sentuh ni jongkong emas tau. Sekarang ni macam-macam jenis emas kita boleh beli. Nanti bulan depan kakak nak beli gold certificate pula. Gold certificate? Siapa-siapa boleh beli ke? Bukan senang lah nak beli. Kena buat appointment dengan bank. Ada background check, tengok payslip, ada macam-macam proses lah. Alah, kalau aku boleh beli, takkan Fiza tak boleh beli? Fiza ni senior marketing manager lagi. Senang-senanglah boleh beli. Dik, kau boleh beli gold bar ataupun kau beli gold certificate tu. Sekarang tak mainlah beli barang emas ni semua. Korang dorang ni, dah macam kena demam emas. Demam emas ada untung. Iman, kau tak tahu? Ini kan semua investment.
cara kau investment dengan kakak lain tau. Saya? Iyalah, nilai emas tetap maintain. Kalau turun pun sikit aja. Bukan macam jual beli rumah. Kalau orang tak nak beli rumah, kena turunkan harga. Lepas tu, rugi. Then what happen? Komisen kau pun kuranglah. Kak, property investment dengan gold investment tak sama Kak. Tapi tak kira lah apa jenis investment pun. Saya tengok kakak dengan adik kakak ni keluarkan duit, melabur sana, melabur sini beli emas. Tapi jarang-jarang keluarkan zakat. Gold bar makna perlu zakat. Kita tak pakai kan benda ni. Ini saya boleh je cakap kena bayar zakat. Kan? Kalau nak kena bayar zakat, berapa banyak kena bayar Lepas tu, bila pula kena bayar? Topik pada episod kali ini iaitu zakat untuk emas. Mungkin Ustaz Irwan boleh mulakan. Apa maksudnya zakat untuk emas? Baik, terima kasih Kai atas soalan yang diberikan. Hari ini daripada segi zakat ini banyak sebenarnya harta kita yang perlu dikeluarkan zakat, dan antaranya yang kita nak fokuskan pada minggu ini adalah zakat emas. Perlu saya ingatkan kepada semua yang mendengar dan juga penontonnya, zakat emas pada pandangan mazhab Syafi'i iaitu emas yang dikenakan zakat itu adalah emas yang tulen. Maksudnya emas yang 24 karat gold, 999. Itu yang perlu dizakatkan. Adapun white gold, emas putih ataupun rose gold, ataupun pink gold ataupun yang seumpama dengan itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Kerana emas-emas tersebut mengandungi campuran logam-logam yang lain. Boleh jadi silver, boleh jadi zinc, copper ataupun yang seumpama dengannya. Jadi apabila emas itu jika bercampur dan bila ditimbang nilainya, maka kita tidak mendapatkan berat bersih emas yang pure itu. Cuma kalau kita lihat tadi segmen tadi itu ada emas jongkong emas gold bar dipanggil Emas yang ini gold set dan yang seumpama dengannya itu perlu dikeluarkan zakatnya. Emas perhiasan pula hanya perlu dikeluarkan zakatnya sekiranya memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan mengenai emas ini, emas kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, emas yang ada niat untuk dipakai, dan yang kedua adalah emas yang tidak diniat untuk dipakai. Kita lihat pada emas yang diniat untuk dipakai. Sekiranya sebentuk emas itu mencapai kadar 860 gram. Contoh, 860 sebentuk, maknanya rantai. Kita tak boleh kata subang 860. Subang 860 ni, berat telinga kita macam kena piat Allah Rabbi. Jadi rantai contoh. Walaupun niat untuk dipakai, baru perlu dizakatkan. Kalau macam tadi tu gelang, campur rantai, kemudian gelang kaki, mungkin cincin, subang dan sebagainya mencapai 86 gram pun juga tidak perlu dikeluarkan zakat. Yang kedua, kita berpindah kepada emas yang tidak ada niat untuk dipakai. Contohnya macam tadi kakaknya lah. Kakaknya beli gold bar. Mana ada orang pakai gold bar tak tahulah kalau ada siapa yang nak set trend tapi memang tak ada lah. InsyaAllah orang yang waras tak gunakan gold bar kemudian ataupun gold set contohnya. Ataupun mungkin dia ada emas yang diwarisi oleh daripada nenek ataupun yutnya, contoh kasih cucunya contohnya Dan mungkin zaman sekarang ramai orang tidak berapa gemar menggunakan emas kuning contohnya, tak menggunakan langsung walaupun setahun. Emas yang seperti ini perlu dikeluarkan zakatnya sekiranya telah sampai kepada kadar nisabnya. Tapi kalau contoh kita campur-campur emas yang tidak diniat pakai ni baru 50 gram, zahirnya kita tidak perlu keluarkan zakat. Tapi ada ulama kata kalau tak capai tak apa, campur emas ini harganya berapa dengan simpanan kita yang kita ada. Kita ada wang dekat bank, jadi dicampurkan. Jadi maknanya perlu dizakatkan. Tadi Ustaz ada cakap tentang nisab dan uruf. Jadi apakah perbezaan istilah? Mungkin boleh Ustaz Sufian jelaskan? Boleh, insyaAllah. Istilah nisab ni is kadar di mana diwajibkan untuk kita bayarkan zakat kita mengenai jikalau emas kita tadi dah capai 86 gram bagi emas-emas yang tidak diguna pakailah. Kalau kita lihat di zakat.sg, kita akan fahamkan bahawa nisab bagi cash pun sebenarnya mengambil daripada 86 gram emas dalam segi kadar harganya, value-nya diletakkan di dalam
website zakat.sg. Dan pada tiap-tiap bulan, dia akan diperbaharui mengikut harga pasaran emas 86 gram tadi. Jadi itu kesinambungan dia antara emas dengan cash kita. Kalau kita lihat mengenai isu yang seterusnya iaitu isu uruf, ulama mengatakan seutas tadi tak bolehlah melebihi 860 gram. Jikalau melebihi, maka dia dikirakan harus dan wajib dikeluarkan zakat di atas perkara tersebut. Sekarang ni kita dapat tahu yang ada 2 jenis emas yang harus dizakatkan. Tapi bagaimana agaknya kita kira perbezaannya untuk kita kira 2 jenis emas ni? Mungkin Ustaz Irwan boleh jelaskan? Kita lunsuri laman zakat.sg. Di sebelah kiri kita ada saving, gold dan sebagainya. Kita pilih yang gold, ya, kerana kita nak bicara tentang gold. Untuk makluman semua, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Ya, jadi boleh pilihlah terpulang ikut kepada kesesuaian masing-masing. Contoh di sini, gold intended for usage. Gold yang diniat untuk dipakai. Okay? Niat untuk dipakai. Contoh, saya tuliskan 100 gram. Enter a value greater than or equal to 860. Maksudnya apa? Walaupun kadar emas itu 86 gram nisabnya tadi Ustaz Sufian telah terangkan, tapi kerana kita ada niat nak pakai. Jadi kalau niat nak pakai 86, tak perlu lagi, 100 pun tak perlu. Berapa yang perlu tadi? 860. Bagus semua, alhamdulillah. Semua ingat ya. Alhamdulillah, bagus. Maknanya 860 pun adalah sebentuk, bukan campuran semua, bukan. Sebentuk 860 gram. Kalau emas yang diniat untuk dipakai, contoh kita letak 870, nanti dikirakan kepada kita jumlah zakat yang perlu dikeluarkan. Yang perlu kita tahu adalah berat emas tersebut. Kedua, kalau kita lihat yang di bawahnya pula adalah emas yang tidak diniatkan untuk digunakan. Contoh macam tadilah kakaknya beli emas jongkong itu, ya, ataupun gold set dan sebagainya. Saya tulislah contoh, saya ada 100 gram. Bila 100 gram, ya, jadi zakatnya hanya $169.83. Nampak macam gitu. Jadi mudah. Dah tak payah nak keluarkan kalkulator. Terus langsung isi, insya-Allah semua akan dinyatakan di sini, insya-Allah. Saya suka cara Ustaz jelaskan tadi. Tak payah nak panik, tenang saja, ya. Dengan adanya kalkulator zakat ini di zakat.sg, diharapkan dapat memudahkan lagi cara kita tunaikan zakat, kurang kekeliruan kita, kan? Jadi maknanya Ustaz, kalau kita pakai hanya setahun sekali, maknanya kita tak perlulah keluarkan zakat, betul ke? Kalau saya fahamlah, walaupun saya ni kaum Adam, tapi saya faham, ya, ada kaum wanita yang mana mereka lebih selesa gunakan emas putih contohnya. Tapi mungkin kerana diwarisi oleh daripada nenek ataupun yud, ya, jadi dia hanya gunakan tu bila waktu jumpa nenek ataupun yudnya je lah, waktu raya. Ya, keluar nak kereta ataupun dekat lift tu baru sibuk pakai dan sebagainya. Yalah, nak jaga hati orang, ya. Jadi digunakan memang niatnya memang itu je. Ia tidak perlu dikeluarkan zakat. Tapi kalau contoh dia kata memang ada harapan tidak mahu digunakan, maka itu berpindah kepada emas yang tidak diniat untuk dipakai. Jadi kena campurlah 86 gram. Begitu. Bagaimana Ustaz Sufian, ada pendapat? Kalau kita cakap pasal isu membeli emas ni, kita kena pastikan bahawa masyarakat kita peka dengan masalah ini. Dalam kita membeli emas ni, make sure kita pastikan bahawa sumber yang kita beli itu boleh dipercayai dan dia ada lesen lah. Itu yang paling penting. Untuk kita elakkan sebarang masalah-masalah penipuan lah dan lain-lain lagi, kan. Kita tak nak terjadi seperti itulah. Saya rasa ini merupakan satu nasihat yang bernas yang patut kita jadikan sandaran. Kerana dalam kita gairah untuk melabur semua, kadang-kadang kita lupa untuk memastikan keaslian emas kita. Betul. Yang paling penting nombor yang tadi Ustaz katakan 999, kan? Itulah keaslian dia. Kita harus pastikan. Hangat lagi suasana di dalam studio ni, perbincangan pasal emas ni sangat padat. Kerusi pun rasa hangat. Jadi apa kata kita rehat sebentar. Jadi jangan lupa untuk kembali bersama kami dengan bahagian kedua drama Norman dan Fiza. Dengar-dengar Norman Fiza geram sangat dengan suaminya. Apa agaknya masalah mereka? Kita saksikan selepas ini.
Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Zakat SG. Sekarang ni kita nak sambung kisah suami isteri Norman dan Fiza tadi. Saya dengar ada kekicauan sebab ada isu tentang pendapatan duit sewa rumah mereka. Apa agaknya kekicauan ini? Sama-sama kita saksikan. I'm sorry, Madam Fiza. I have some financial difficulties now. Please give me some time. I'm not working now as I've lost my job. How long more do I have to wait for your rental? It has been more than 2 months, you know. I promise. I pay the house rental when I get a new job. New job next week. It's okay, Maya. We understand. You can pay us when you have the money, okay? I mean, half the money first, can? Sure, sir. Okay. If not, I am sorry. I will have to look for another tenant. Okay? Yes, Madam Fiza. Okay, Maya. You ni lembut hati sangat tau. Patut kita cari je lah penyewa lain. Bukannya kurang-kurang nak sewa rumah kita. Dah bertahun I jadi ejen rumah. Maya tu kira penyewa yang paling baik I pernah jumpa. Baru satu kali dia tangguh duit sewa tu. Apa salahnya kita tolak ansur sikit? Tapi duit tetap duit. Duit sewa tu kan duit sampingan kita. Kita bukan harapkan sangat duit sewa tu. Hey, ini bukan sembarang duit sewa tau. Ini investment untuk kita. Untuk masa depan anak-anak kita. Kalau kita lalai, macam manalah kita nak pergi beli lagi satu private property? You ingat senang kan nak beli rumah? Ini bukan rumah mainan tau. Lebih besar rumah, lebih besar maintenance dia. Ini belum kira teks lagi. Sebab itulah penting untuk simpan duit sewa tu. I rasa lebih penting kita keluarkan zakat untuk duit sewa tu. Zakat? Simpanan duit sewa rumah pun nak kena zakat ke? I dah kira-kira duit sewa yang masuk tu dah cukup nisab. Nak kena keluarkan zakat. Tapi kita kan bayar installment rumah. Macam you cakap, kita bayar maintenance, bayar repair. Hari tu baru keluarkan 2,000 untuk beli aircon baru untuk rumah. Ada masuk, ada keluar juga. Takkanlah nak kena bayar zakat. Dah. Ada betulnya juga kata Fiza ya. Ada keluar, ada masuk. Bukan mudah untuk kita menyewakan rumah. Ada juga duit rumah yang perlu dilunaskan. Dan saya dapat tahu, Rosita, anda seorang usahawan, anda juga menyewa kedai untuk butik anda. Setiap bulan haruskah anda hanya perlu bayar duit sewa ataupun bil dan maintenance, cost maintenance yang lain? Macam mana? Untuk saya harus membayar sewa kedai dan juga maintenance dan bil juga saya sendiri yang bayar. Dan kalau kita tengok drama tadi, Fiza tertanya-tanya, perlukah penyewa menzakatkan pendapatan ataupun duit sewa yang mereka raih? Mungkin Ustaz Sufian boleh jelaskan. Okey, terima kasih sangat soalannya. Duit tersebut setelah kita tolak kos-kos bil api air seperti contoh tadi, seperti bil maintenance cost misalnya, setelah dah tolak semua kos-kos tertentu, duit keuntungan bersih tadi, kita kena fahamkan bahawa duit tadi dimasukkan dalam simpanan kita dan zakat simpanan kita pada tahun-tahun akan merangkumi semua keuntungan-keuntungan bersih itu yang kita masukkan tiap-tiap bulan lah. Dia ibarat macam sama macam cara kita kira zakat atas gaji-gaji kita bulanan yang masuk tiap-tiap bulan, maka zakat simpanan kita akan merangkumi semua perkiraan, tapi kita kena faham dimasukkan keuntungan bersih sahaja. Kai, nampaknya ada soalan dari penonton ya. Abang, silakan. Nama saya Rahim. Saya ada seorang kenalan yang membuat pelaburan hartanah di luar negara. Contohnya seperti di seberang tambak. Apakah keuntungan pelaburan itu wajib dizakatkan? Bukan itu saja ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi ya. Kalau kita harus tunaikan zakat, adakah kita harus ikut syarat Singapura atau bagaimana? Yalah, kita tahu nisabnya berbeza dan nilai mata wang juga berbeza ya. Baik, sekiranya kita masyarakat Singapura alhamdulillah telah mempunyai kewangan dan mempunyai hartanah di luar negara, tapi hartanah tersebut digunakan untuk sewaan sebagai contoh. Jawapanlah perlu dikeluarkan zakatnya sekiranya telah memenuhi syarat-syaratnya. Okey. Baik. Sekarang ni macam mana kita nak kira zakatnya? Contoh, kita menyewakan hartanah tersebut dengan harga tiap-tiap bulan 3,500.
dolar. Contoh kita gunakan mata wang Singapura supaya mudah perkiraan. Tetapi pada waktu yang sama rumah itu masih lagi kita berhutang dan kita membayar hutangnya itu 2,500 tiap-tiap bulan. Maksudnya 3,500 bila kita tolak dengan 2,500 tiap-tiap bulan kita ada lebihan $1,000. $1,000 itu kalau kita kalikan dalam 12 bulan tempoh setahun kita akan dapat $12,000. Katakanlah dalam $12,000 itu mungkin kita ada contohnya memperbaiki alat di rumah seperti tadi contohnya aircon dan sebagainya kita tolak $2,000 tinggal $10,000 nilai yang bersih. Okey. Jadi nilai yang bersih $10,000 ini dia telah memenuhi nisab. Okey, kalau di Singapura kita 86 gram tetapi di Malaysia ataupun di negeri yang lain kebanyakannya adalah 85 kurang 1 gram. Maknanya mereka lebih datang awal. Jadi kalaulah di Singapura nisab kita $7,000 dah perlu keluarkan zakat, maka kalau yang ini $10,000 maka perlu dikeluarkan zakat. Jadi mudah saja. $10,000 kalikan dengan 2.5%. Jadi keluarlah $250 sahaja untuk mudah-mudahan Allah menambahkan keberkatan atas rumah yang kita sewa itu dan juga harta-harta kita yang lain insya-Allah. Ya. Kita cakap-cakap pasal hartanah di jauh di sana ya. Macam mana pula dengan rumah kita sini di Singapura? Pernah kita dengar ya orang beli rumah dengan harga sederhana. Tapi bila dijual raih keuntungan. Bagaimana? Ya, memang betul. Ada yang mendapat untung berlipat ganda berbanding harga asal. Jadi saya dapat teka apa yang Shanti ingin tanyakan. Zakat untuk rumah yang menjadi aset kita, kan? Hebat kan ya. Dapat baca fikiran saya atau ada niat untuk jual rumah? Mungkin selepas mendapat pencerahan. Tapi ialah betul. Perlukah kita tunaikan zakat untuk rumah kita, Ustaz Sufian? Soalan dia tadi ada dua bahagian sebenarnya. Satu adalah keuntungan jual beli rumah, satunya adalah zakat atas rumah yang didudukinya sendiri. Jadi yang pertama tu keuntungan bersihnya letaklah adalah 200,000. Selepas setahun Hijri barulah kita diwajibkan keluarkan zakat atas amount tadi, atas kadar tadi 200,000 tadi. Itulah cara kita memahami bagaimanakah kita membayarkan zakat untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula adalah adakah zakat diwajibkan atas rumah yang kita duduki ini? Itu kita fahamkan bahawa dalam Islam zakat tidak perlu dibayarkan atas rumah yang diduduki. Walaupun rumah tersebut rumah besar mana, teres ke, apa ke, villa apa, tetap tidak perlu untuk dibayarkan sebarang zakat atas rumah yang diduduki kecuali jikalau kita menyewakan. Misalnya kita menyewakan bilik ataupun kita ada 2 properti, kita sewakan satu, barulah kita kembali kepada zakat terhadap pendapatan yang kita raihkan dalam kita menyewakan rumah tadi. Jadi itulah harap jelaslah jelasan tadi. Keterangan yang amat jelas. Jelas sekali, Tapi sekarang ni sebenarnya kita ada satu lagi topik yang ingin kita kupas dalam episod ini. Insurance. Terfikirkah kita tentang zakat untuk insurans? Aku juga nak jawab sebab saya pun tak faham dan lagipun insurans ni besar juga skopnya. Betul tak? Tak apa. Kita akan dapat pencerahan, keterangan, penjelasannya daripada panel kita yang arif selepas ini. Terus bersama kami dalam Zakat SG. Kita masih lagi dalam Zakat SG. Kita masih ada lagi ya babak-babak terakhir kisah Norman dan Fiza. Kalau tadi kita lihat mereka ada salah faham sedikit, tapi sekarang ini masalah mereka jadi lebih sulit. Apa agaknya Norman dah buat sampai Fiza geram betul sama suaminya. Mari kita lihat. Okey, Man, Fiza. Tengok ni. Ada banyak jenis insurans. Kau boleh tengok, kau nak have plan, saving saja. Aku boleh kirakan ikut bajet kau. Ni yang health, savings. Okey, aku rasa package ni paling sesuai untuk family kau, Man. Dia punya protection coverage tinggi. Bukan tu aja, high returns pun ada. Betul ke ada pelanggan yang banyak? Tak pernah dengar pun package macam ini. Fiza, package ni tak sebarang orang boleh beli. Dia tengok background klien juga. Sekarang ramai klien macam awak dan Norman, diorang buat savings endowment plan.
Untung dapat, protection pun ada. Itu yang aku nak dengar. Paling penting, protection untuk family aku. Berapa package ni? Okey, sekejap aku kira. Tengok number semua macam besar-besar je. Pakai duit apa ni? Duit kita lah. Ini kira investment kita lah. Oh. Bila I cakap pasal investment, suruh beli emas, nak beli rumah, macam-macam alasan you kasih. Tapi beli package insurance, pakai duit sewa rumah, boleh pula. Emas tu untuk you seorang. Package insurans ni bukan untuk I seorang. Untuk you, untuk anak-anak sekali. Okey, settle semua. Terima kasih, Man, Izzah. Kau percayakan aku untuk uruskan insurance plan kau ni. Okey, so sekarang aku nak kau simpan date ni dalam kalender. Yang date ni. Kalender. Kenapa nak kena simpan date pula? Beli insurans pun nak kena ingat anniversary date ke? Taklah, sebagai kawan, aku kena ingatkan korang special date ni tahun depan atau bila-bila aja. Bila package kau dah cukup syarat, haul dan nisab, korang kena keluarkan zakat untuk insurans. Hah? Beli insurans pun nak kena keluarkan zakat? Betul ke Jo? Selama ni aku tak pernah tahu pun kena keluarkan zakat. Aku tak pernah zakat tau, insurans aku yang lain. Memang ada, Man. Zakat untuk insurans ada syarat juga. Ada cara dia nak kira. Habis macam mana ni? Dah bertahun aku ambil package tu. Tak pernah zakat tau. Izin lama aku pun dah tak ada. Jo, bila aku nak zakat ni? Berapa banyak aku keluarkan? Dah lama sangat ni. Itu dia. Kita dapat rasakan betapa geramnya, gelisahnya Fiza apabila dapat tahu yang si suami Norman tu harus membayar wang yang lumayan, tinggi nilainya untuk insurans. Tapi apa yang mengejutkan untuk mereka adalah bagaimana mereka patut membayar ataupun menunaikan zakat untuk insurans. Jadi apa yang saya tahu, insurans ni ada pembayarannya yang premiumnya yang agak tinggi. Jadi kalau kita bayar bulan-bulan, pastinya dah cukup nisab. Tapi kan kita tak boleh keluarkan duit tu selagi ianya belum mature ataupun belum matang lah. Jadi saya rasa ramai pun ingin tahu juga kan, adakah kita perlu mengeluarkan zakat pada insurans tu? Dan mengapakah perlu dizakatkan, Ustaz Sufian? Soalan yang baik. Kat Singapura ni macam-macam insurans kita ada. Dan kita fahamkan bahawa kebanyakan insurans kita pada zaman kini ada konsep endowment plan. Pada masa yang sama kita insured, kan? Pada masa yang sama kita juga menambahkan harta kita dalam segi mana bila dah mature ataupun dah matang policy plan tu, baik letaklah 5 tahun ataupun 10 tahun, jadi pihak insurans tu akan mengetepikan lump sum, duit lump sum tadi akan dipulangkan kepada klien lah, customer-customer kita. Jadi kita fahamkan bahawa insurans seperti ini, di mana ada konsep untuk membesar dan mengembangkan duit kita, kita kena faham bahawa itu juga dimasukkan dan diwajibkan dalam isu-isu zakat kita ini. Kalau kita perlukan cash, biasanya kita boleh menjualkan insurans ini supaya kita dapatkan keuntungan mengikut surrender value ataupun nilai serahan yang ditentukan oleh pihak insurans ni. Letaklah 5 tahun tempoh dia. Letaklah pada tahun kedua tu kita terdesak sedikitlah dan kita perlukan lebih wang. Dan kita minta kepada insurans, sudahlah saya tak nak continue lagi dan beritahulah saya apakah nilai serahan, surrender value bagi insurans tadi. Itu adalah sebahagian daripada aset kita di mana kita memiliki hak penuh lah. Ibaratnya, jikalau dia adalah hak milik kita yang penuh, kita diwajibkan zakat di atasnya. Soalnya sekarang, Ustaz, bagaimana kita kira zakat untuk insurans kita? Dan kedua, bila kita diwajibkan untuk menunaikan zakat untuk insurans kita? Secara tahunan ataupun apabila insurans kita mencecah kematangan? Macam mana, Ustaz Zirwan? Saya beri contoh yang mudah.
Contoh tiap-tiap tahun premium kita ya, Kak Rosita tadi kata agak tinggi. Contoh kita kata $1,000 lah, $1,000. Sekarang ni kalau kita melihat kepada nisab zakat di Singapura adalah kurang lebih 6,800 ataupun mungkin saya nak mudahkan 7,000 contoh. Pada tahun pertama tak perlu ditunaikan zakatnya. Tahun kedua tak perlu lagi. Tahun ke-7 dah masuk 7,000. Dan bila kita nak tunaikan, ni mana tahun 7,000 ni mana lebih daripada nisab. Baru perlu tunaikan. Tapi kita tak tunaikan pada awal tahun. Maknanya kita tunaikan pada akhir tahun. Kenapa? Kerana nak cukup tempoh haul setahun. Kita dah keluarkan pembayaran premium 7,000. Tapi kalau kita surrender, mungkin kita dapat 4,000 sebagai contoh. Guaranteed mungkin 3,000, non-guaranteed 1,000 ataupun guaranteed 3,500, non-guaranteed 500 contohlah ya, dari 4,000. Jadi zakatnya berdasarkan jumlah surrendered value tu. Yang 4,000 bukan yang 7,000. Jadi Islam zakat bukan nak membebankan, bukan nak memiskinkan orang tapi nak membersihkan harta kita. Jadi keluarkan berdasarkan yang $4,000 dan dilakukan secara tahunan lah. Tiap-tiap tahun kita keluarkan, tahun ke-7 keluarkan, tahun ke-8 keluarkan, 9 keluarkan menggunakan wang kita sendiri insya-Allah. Mudah saja, jangan pening-pening kepala ya, insya-Allah jelas ya. Jadi maklumat tentang hartanah insurans ni betul-betul meningkatkan lagi pengetahuan saya. Tapi saya ada lagi satulah soalan. Kalau saya tak tanyakan soalan ni, saya rasa saya tak boleh tidur malam. Oh, serius ya soalan ni. Serius ni. Sebab apa? Kalau saya rasa yang ramai juga nak ingin tahu. Kalau misalnya lah kita ni tak bayar lagi zakat daripada awal. Sekarang kan kita dah tahu insurans nak kena dibayar zakat. Tapi kalau kita tak bayar zakat tu dan insurans tu dah bertahun-tahun lamanya, adakah perlu kita bayar zakat yang tertunggak tu? Macam mana kita nak kira daripada yang awal tu? Mudah sahaja. Kalau contoh kita baru dapat tahu, ambil wang kenyataan skim insurans kita ni, kita lihat yang surrender value. Okey. Kita boleh lihat nisab tahun-tahun yang lalu itu melalui zakat.sg. Contoh tadi kata dah lama kan, maknanya mungkinlah tahun 2005. Mana nak simpan 2005 punya nisab ni, mana kita tak tahu berapa. Kita pergi ke zakat.sg, di situ ada 2005 berapa. Tahun 1960-an pun ada di situ. Jadi kita balik ke situ. Kemudian kita kira. Kita kira 2.5%. Berapa jumlahnya? Nisab ikut premium yang kita bayar, tapi bila kita nak tunaikan tu, kita ikut surrender value berapa tu. Okey. Kita campurkan semuanya tu sampai ke setakat hari ini walaupun belum mencuat contoh. Jadi bila kita tengok jumlah tu, kan, kadang-kadang kita pun takut. Pasal apa? Macam banyak pula kita nak keluarkan. Ini belum keluar lagi polisinya. Tenang sahaja. Ya, kalau contoh kita rasa kita tak mampulah nak tunaikan semuanya ni, kan, nanti tak dapat tidur malam kan, tenang. Kita keluarkan 1/3 je dulu. Tapi contohnya bila kita tunaikan 1/3 ataupun setengah, baki yang belum ditunaikan tu perlu ditunaikan juga. Jangan kata ustaz kata tak perlu tunaikan 1/3 setengah aja, jangan ya. Yang baki itu perlu tetap ditunaikan. Bila ditunaikan, mudah-mudahan bila Allah luaskan rezeki kita ataupun mungkin ya pada penghujung term tersebut, polisi tersebut bila kita dapat, kita boleh keluarkan. Mudah-mudahan semuanya mudah dipermudahkan oleh Allah SWT. Ustaz Sofian, dari raut wajah ada soalan atau ada pendapat yang ingin cerahkan bersama kita? Mungkin saya nak tujukan soalan kepada penonton-penonton kita dan juga panelis-panelis kita. Jadi kalau kita lihat kembali drama tadi kan, kita perhatikan bahawa si penyewa rumah tadi belum lagi membayar sewanya buat bulan-bulan tadi kan, 2 bulan. Kan? Soalannya adalah, adakah pasangan tadi Norman dan Fiza, adakah mereka harus ataupun wajib membayarkan zakat atas sewa yang belum mereka dapat tadi? Bagaimana penonton? Saya lihat ada yang angguk-angguk Angguk tandanya tahu atau ingin tahu. Kalau saya fikir-fikirkan dululah. Saya pun nak fikir-fikirkan dahulu. Saya rasa walau apa pun, jawapannya pasti agama kita tidak membebankan. Betul tak? Tapi kita akan dapat pencerahan, penjelasannya daripada panel kita dalam Zakat SG selepas ini.
Anda masih lagi bersama kami dalam Zakat SG. Saya rasa kami semua sedang menanti-nantikan jawapan bagi soalan cupu emas Ustaz Sufian tadi. Perlukah kita tunaikan zakat bagi jumlah yang dihutang walaupun jumlah itu belum terbayar lagi? Macam mana Ustaz? Kan. Jadi jawapan baginya adalah sebenarnya ada perbezaan pendapat dalam masalah ini, kan? Walau bagaimanapun, kalau kita nak ringkaskan dan mudahkan, kaedahnya simple, iaitu jikalau harta tersebut masih belum ada dalam tangan kita, jadi harta tersebut tak perlu kita bayarkan zakat atas duit tadi. Saya ada lagi satu soalan. Sekiranya kita belum lagi menerima bayaran hutang tu setelah beberapa tahun, perlukah kita tunaikan zakat untuk tahun-tahun yang lepas tu? Ustaz Irwan, boleh tolong berikan pencerahan? Baik, tenang sahaja. Ya, nampaknya para penonton kita, orang-orang yang berada yang boleh memberikan hutang kepada orang. Okey. Jadi dalam hal situasi seperti ini kita lihat pada dua keadaan. Ya, keadaan pertama, contohnya tempoh hutang itu belum lagi sampai. Maknanya hutangnya janjinya ikat 2 tahun, ya. Baru tahun pertama. Belum lagi 2 tahun. Yang kedua, hutangnya sepatutnya dah perlu ditunaikan pada bulan ini, tapi masih lagi belum ditunaikan. Okey, saya pergi kepada yang pertama, di mana tempoh hutang itu belum lagi tamat. Contoh, hutang yang belum lagi tamat tempohnya, maka untuk orang yang memberikan hutang tersebut lihat keadaan. Sekiranya beliau ni adalah orang yang mempunyai kewangan yang lebih, dan walaupun orang itu belum tunaikan wangnya, beliau boleh menunaikan zakat, maka beliau boleh tunaikan zakatnya terlebih dahulu. Mungkin contoh yang kedua, di mana hutangnya makna dah perlu ditunaikan, dah perlu dibayar, tapi orang ni tak bayar. Setiap kali bila nampak orang ni akan melarikan diri, mengilakkan diri. Maknanya nampak tanda-tanda bayang-bayang macam duit tu tak jumpa lagi. Hanguslah. Hangus saja gitu. Jadi kalau macam kita rasa situasi seperti itu, maka dia tidak perlu tunaikan zakatnya terlebih dahulu. Beliau hanya tunggu selepas nanti wangnya itu dikembalikan, baru ditunaikan zakatnya. Tapi kalau tak ditunaikan, tak dikembalikan wangnya terbalik, maka tak perlu dizakatkan. Jadi kalau macam contoh orang hutang kita dah 5 tahun, sekarang baru dikembalikan zakatnya, wangnya, contohnya wang yang dihutang itu, tenang sahaja, kita baru perlu keluarkan zakatnya. Jadi berhati-hatilah kepada siapa yang kita ingin berikan pinjaman. Satu perkongsian yang amat bermanfaat dan pastinya berguna untuk kita semua. Saya dapat lihat penonton kita ni ada yang tak sabar untuk tanyakan soalan, ya. Kenalkan diri, Puan. Nama saya Linda. Saya ada satu soalan. Saya ni suka membeli emas yang bercampur dengan white gold atau silver. Seperti mengikut trend terkini lah kan. Jadi nak kena zakat ke? Macam mana pula dengan barangan kemas yang lain selain emas? Seperti silver, platinum dan cincin berlian ataupun diamond. Terima kasih. Soalan ini sangat sesuai kerana trend perhiasan wanita ni banyak berubah-ubah dan juga barang-barang kemas ni juga ada bercampur-campur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi Ustaz, bagaimana kita membuat perkiraan dalam nilai emas ni? Baik, untuk emas yang bukan emas kuning, maknanya tadi kita katakan white gold, emas putih, pada asalnya tidak perlu dizakatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada mengatakan selain daripada emas, contohnya silver. Kalau silver pun perlu dikeluarkan zakat sekiranya adalah silver yang tulen contohnya. Tapi kadar nisabnya berbeza. Kalau tadi emas kita kata berapa tadi? 86, Masya Allah. Semua ingat 86. Untuk silver ni adalah 535. Lebih tinggi sikit. Kerana kalau emas ni 1 gram sekarang ini dalam $70. Kalau silver ni mungkin baru $1.2 sen, $1.10 sen. Jadi jauh sangat. Jadi nisabnya 535. Yang ketiga, daripada soalan tadi itu ada kata diamond ataupun mungkin batu. Hari ini tak guna cincin yang berbatu. Kalau ada batu-batu dalam perhiasan yang digunakan,
itu semuanya tidak perlu dizakatkan. Jadi kita mengambil kira berat emas sahaja. Mudah-mudahan jelas ya. Dan sekarang ni kita nak beri peluang kepada penonton sekali lagi untuk tanyakan soalan. Sebarang soalan, silakan. Silakan Puan. Nama saya Supia. Saya nak menanya Ustaz berkenaan insurans. Setiap tahun saya mendapat bonus daripada insurans. Perlukah saya mengeluarkan zakat? Terima kasih Puan Supia atas soalannya. Saya rasa interesting jugalah. Kita fahamkan bahawa dalam insurans ni kadang-kala ialah polisi kita berbeza-beza lah mengikut syarikatnya. Dan kadang-kala syarikat itu akan memberikan sedikit payout pada awal tahun, ada yang akhir tahun kan, sebagai satu tanda untuk menghargai customer mereka. Jadi kita fahamkan bahawa jikalau diberikan payout tadi, kita ibaratkan seperti gaji yang masuk kepada akaun kita, dan kita fahamkan bahawa jika kita melakukan zakat simpanan kita yang berlaku pada tiap-tiap tahun, kan, kita akan memahami bahawa dia merangkumi sekali payout tadi. Letaklah 500 ke, biasanya tak banyak sangat. 500 ke, 1000 ke dan sebagainya lah. Baik, ada lagi tak soalannya? Okey, silakan. Nama saya Rohaya. Saya ingin bertanyakan Ustaz mengenai insurans juga. Okey, saya seorang suri rumah tangga dan suami saya ada membelikan saya insurans. Jadi saya nak tahu sekiranya cukup nisab, perlukah suami saya membayar zakat untuk nisabnya kerana saya tidak mengeluarkan 1 sen pun. Itu saja. Terima kasih. Soalan yang baik. Silakan Ustaz. Kita akan lihat kepada surrender value-nya juga. Sebab kita fahamkan bahawa jika tempoh dipersetujui telah pun dah selesai, jika insurans tadi dah matang, puan akan dapatkan lump sum tadi. Jadi kalau kita lihat kepada surrender value tadi, jawapan pendeknya adalah ia tetap diwajibkan di atas suaminya untuk membayarkan zakat melihatkan kepada kadar nilai serahan ataupun surrender value yang telah kita bincangkan tadi. Jadi walaupun puan tak bekerja, tanggungjawab tersebut disandarkan kepada suaminya untuk mengeluarkan zakat pada akaun-akaun yang lain lah. Kita lihat kepada akaun simpanan dan sebagainya untuk salurkan dan tunaikan zakat tersebut. Soalan yang bagus. Saya rasa ya bila kita sudah faham tentang perkiraan zakat ini, rasanya lebih mudah lagi. Sebenarnya perkara ini tidaklah begitu berat. Cuma masa berubah, jadi ada soalan kemusykilan baru. Tepat sekali. Zakat ini tidak seharusnya kita pandangkan sebagai satu bebanan terhadap diri kita. Islam mewajibkan zakat itu antara rukun Islam kita kerana Islam ingin mendidik kita untuk menerapkan perasaan prihatin terhadap masyarakat kita. Bab pepatah orang putih mengatakan a little goes a long way. Kadang-kala mereka yang memerlukan itu hanya memerlukan bantuan hanya sementara sahaja. Sehinggalah mereka dah mula stabil dalam keadaan mereka, barulah mereka akan pindahkan bantuan tersebut kepada keluarga-keluarga yang lebih memerlukan. Jadi saya rasa memang sangatlah penting untuk kita terapkan dan amalkan zakat dalam masyarakat kita ini. Dan kita cakap pasal emas dalam episod ni, saya yakin masyarakat kita berhati emas. Betul. Dan bagi mereka yang menerima zakat, walaupun mereka tidak dapat menyumbang dari segi wang ringgit, saya rasa mereka juga turut menyumbang dari segi tenaga untuk aktiviti-aktiviti masyarakat. Kan? Betul, Kai. Jadi kalau anda ingin tahu kisah-kisah penerima habuan zakat, banyak yang dikongsikan dalam laman Zakat SG serta media sosial Zakat SG. Banyak sekali yang telah kita huraikan. Zakat untuk emas yang dipakai, yang tidak dipakai. Zakat untuk insurans pun telah kita huraikan. Padat dan lengkap perbincangan kita dalam episod ini, kan? Terima kasih Shanti dan Kai kerana mengundang saya ke sini, kerana saya sangat beruntung saya dapat belajar bukan saja 1, 2 tapi banyak ilmu yang saya pelajari hari ini. Dan ilmu baru ini akan jadi lebih baik ya kalau kita panjangkan dan kongsikan kepada orang lain. Semoga memberi manfaat kepada semua. Baiklah, minggu depan kita akan bawakan topik yang tak kurang menarik, betul kan? Memang menarik sekali. Ini topik yang saya tunggu-tunggukan. Saya akan berikan pembayang. Topik ini sebenarnya ada kena-mengena dengan pelaburan. Contohnya, Bitcoin. Bitcoin. Jadi Bitcoin juga selalu disebut-sebutkan adik-beradiknya, iaitu
cryptocurrency. Oh, ada adik-beradik ni semua ya. Menarik kan? Menarik topiknya. Kalau gitu Rosita dan semua penonton dah harus ikuti kami ya pada minggu hadapan pada hari dan masa yang sama. Ya, baiklah. Jadi apa-apa pun kami di Zakat SG ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rosita Hussein dan juga penonton semua yang hadir hari ini dan kerana ikut ya aktif perbincangan episod kali ini. Dan tak lupa setinggi-tinggi penghargaan kepada panel kita yang Arif, Ustaz Irwan dan Ustaz Sufian kerana sudi memberikan pencerahan pada episod kali ini. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Buat penonton di rumah, semoga selamat menjalani ibadah puasa. Bertemu lagi minggu hadapan di Zakat Zakat SG. SG.